Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Farhan, dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan khas untuk murid tahun 4. Dan kita akan belajar menggunakan buku teks Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan tahun 4, muka surat 76 dan 77. Dan untuk perhatian murid-murid, kita akan belajar unit 11 yang bertajuk Sayangi Diri, dan tajuk fokus kita pada hari ini murid-murid adalah akil balik, iaitu zaman remaja. Okey, kalau sebelum ni murid-murid belajar tentang diri murid iaitu kanak-kanak, sekarang kita akan belajar apakah itu akil balik dan apakah perbezaan dia zaman remaja dan zaman kanak-kanak. Okey, sementara murid-murid membuka buku teks muka surat 76 dan 77, okey, saya akan menceritakan tentang objektif pembelajaran pada kali ini. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama adalah menyatakan maksud akil balik. Apakah itu akil balik? Pernahkah murid-murid mendengar perkataan akil balik ni? Kita akan belajar tentang akil balik dalam pembelajaran pada hari ini, dan di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat tahu apakah itu maksud akil balik. Okey, yang kedua, objektif kita adalah membincangkan dan memerihal perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik. Apabila akil balik, murid-murid akan mengalami perubahan fizikal. Yang lelaki akan berubah fizikal dia, yang perempuan pun akan berubah fizikal dia. Fizikal tu apa, cikgu? Okey, fizikal tu adalah bahagian luaran tubuh badan kamu tu. Okey, jadi murid-murid diminta bersedia dengan buku teks. Okey, unit 11, Sayangi Diri. Okey, kita terus saja ke muka surat 76 dan 77. Ini adalah muka surat yang kita akan belajar gunakan dan kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkaitan zaman remaja, akil balik. Okey. Kita lihat pada buku teks murid. Kita menggunakan buku teks sebagai sumber utama kita. Okey, dalam buku teks dia mengatakan Amar dan Maria telah mencapai akil balik. Jadi apakah akil balik? Okey, kalau kita lihat di dalam muka surat 76, telah dinyatakan bahawa akil balik ialah, okey, saya akan besarkan dulu. Okey, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Okey, murid-murid masih lagi ingat apakah itu anggota seksual? Okey, antaranya adalah bahagian payudara, bahagian anggota kemaluan murid-murid. Yang lelaki kita panggil sebagai zakar dan yang perempuan kita panggil sebagai faraj. Okey. Dan tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam. Dan manakala perempuan ialah menarka. Okey, apakah itu ihtilam? Apakah itu menarka? Dia dua benda yang berbeza. Yang ihtilam ni lelaki saja yang akan alami. Manakala menarka ini akan dialami oleh perempuan sahaja. Jelas? Okay, apabila seseorang mencapai akil balik, maksudnya seseorang tu semua orang lah. Tidak kira murid-murid ke. Saya pun sudah pun mencapai akil balik saya beberapa tahun yang dahulu. Dan murid-murid mungkin ada yang sudah pun mencapai akil balik, tapi murid-murid tidak perasan. Ataupun murid-murid tidak tahu apa itu akil balik. Ini maksud dia. Okey, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Okey, apabila kita mencapai akil balik, okey, saya ataupun murid-murid ataupun cikgu-cikgu lain, ibu bapa murid, semua orang lah akan mencapai akil balik. Okey, akan berlaku perubahan fizikal. Okey, jelas? Okey, saya harap jelas. Okey, jadi apakah itu akil balik, cikgu? Okey, secara ringkasnya, secara mudahnya, akil balik adalah penanda kanak-kanak sudah memasuki alam remaja. Okey, kanak-kanak tu siapa? Kanak-kanak tu kamu semualah. Okey, kalau dulu cikgu kanak-kanak. Tetapi cikgu telah pun mengalami ihtilam, dan apabila cikgu mengalami ihtilam, cikgu mencapai akil balik. Cikgu memasuki alam remaja. Okey, jelas? Kalau orang tanya murid-murid apa itu akil balik, dah boleh faham dah?
Okey, saya rasa murid-murid dah boleh faham dah. Okey, akil balik ni kanak-kanak masuk ke alam remaja. Okey, kalau dulu badan kamu kecil saja, okey, bila kamu masuk alam remaja akan berlaku perubahan pada tubuh badan kamu. Kamu tak percaya, kamu lihat kepada kakak-kakak kamu. Ataupun kamu lihat kepada ibu kamu. Ataupun makcik kamu. Berbeza tubuh badan dia untuk yang perempuan dan juga yang lelaki. Lelaki pun boleh tengok abang kamu, ayah kamu, pakcik kamu. Okey, dia berbeza. Kalau kamu kanak-kanak, belum akil balik lagi, berbeza tubuh badan kamu dengan orang yang sudah pun akil balik. Okey, jelas? Okey. Jadi kita akan lihat di dalam buku teks muka surat 76 dan 77. Okey, kita lihat dulu untuk kita tak perlu laju-laju, kita pergi kepada akil balik lelaki. Okey, sebab hanya lelaki akan mengalami ihtilam. Jadi, apakah itu ihtilam? Okey. Ihtilam, okey, kita lihat pada sudut informasi yang berada di bahagian bawah buku teks muka surat 76 tu, yang dalam petak berwarna purple tu. Okay, ihtilam adalah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Pancutan air mani yang pertama. Air mani tu dia keluar dekat mana? Dia keluar dekat zakar kamu lah murid-murid. Okay, untuk yang murid lelaki. Yang perempuan jangan cek kamu tak ada zakar. Kamu ada faraj saja. Okay. Ini kali pertama air mani tu keluar. Air mani ni dia berbeza murid-murid dengan air kencing. Kalau air kencing biasanya dia macam air biasa, cuma warna dia kekuningan sedikit. Tetapi untuk air mani, dia berbeza macam mana? Dia berbeza dengan kepekatan dia. Dia macam berlendir macam gam. Itu contoh air mani lah kalau murid-murid nak tahu. Okay. Dan semua orang lelaki akan mengalami ihtilam apabila badan dia sudah pun berubah daripada kanak-kanak menjadi remaja. Okay. Mengikut buku teks ini, biasanya akil balik berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun untuk lelaki. Jadi sekarang murid-murid tahun 4, murid-murid sudah pun berumur 10 tahun. Jadi pada waktu inilah sebenarnya murid-murid akan mengalami ihtilam untuk murid lelaki. Akan berlaku perubahan alam kanak-kanak kepada alam remaja. Jadi murid-murid perlu beri perhatian kepada tubuh badan diri murid dan apa yang berlaku pada murid-murid. Okey. Jangan pelik kalau kamu bangun pada satu pagi tu kamu tengok dekat seluar kamu basah. Tapi basah dia tu bukan bau basah air kencing tu. Tetapi dia basah yang luar biasa. Tak seperti biasa. Kalau kamu biasa kencing dekat dalam seluar kamu waktu kamu tidur, basah ni bukan basah yang seperti air kencing tersebut. Okay, jadi kita lihat apakah perubahan dia. Apakah perubahan antara sebelum dan selepas kamu akil balik. Untuk murid lelaki dahulu. Namun untuk murid perempuan sila bagi perhatian juga. Kerana jika ada latihan yang akan diberikan, mungkin soalan-soalan ni akan ditanya. Okay, untuk murid lelaki, perubahan dia daripada kanak-kanak kepada dewasa, alam remaja. Okay, perubahan fizikal adalah mengalami perubahan bau badan. Badan kamu akan mula mengeluarkan bau. Okay, bau badan lelaki. Dia berbeza dengan bau badan perempuan. Okay, badan kamu akan mula mengeluarkan bau. Sebab itulah, kalau kamu tengok orang yang remaja dan dewasa, dia akan mula menggunakan deodorant tu. Dia sapu dekat ketiak dia. Okay, dia mula menggunakan minyak wangi untuk menutup bau badan tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan fizikal yang berlaku pada remaja lelaki adalah mula tumbuh misai dan bulu dada. Okay, kita bukan nak berlawak ke, tetapi ini adalah hakikat. Sebagai contoh, saya sendiri ada tumbuh misai dan ada bulu dada di bahagian dada saya. Itu menandakan saya sudah pun berubah daripada kanak-kanak ke alam remaja. Murid-murid pun apabila murid mengalami akil balik, murid-murid akan mula tumbuh misai. Kalau kamu tengok ayah kamu ada tak misai? Ada tak
bulu dada. Itu maksudnya ayah kamu sudah pun melepasi fasa daripada kanak-kanak ke alam remaja. Tapi untuk ayah kamu dia bukan remaja lagi. Dia sudah pergi kepada satu lagi fasa iaitu dewasa. Okey, yang ketiga, apabila murid-murid lelaki sudah pun akil baligh, kamu akan lihat halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum tu adalah di bahagian leher kamu. Okey, di bahagian leher kamu, okey, dia lagi jelas kalau kamu tu seorang yang kurus lah. Okey, halkum kamu akan timbul. Lelaki kamu boleh rasa di bahagian leher kamu tu, dia ada bonggol sikit tu, itu adalah halkum. Yang membezakan antara lelaki dan perempuan, perempuan dia tak ada halkum. Okey, suara kamu akan bertukar menjadi garau, lebih raucous. Lelaki suara lebih garau. Kalau dulu kamu suara macam kanak-kanak, macam Nobita, okey, Doraemon, Doraemon. Tapi apabila kamu sudah pun memasuki alam remaja, suara kamu akan, hello, macam tu, macam suara cikgu, suara saya garau. Okey, itu adalah suara lelaki yang telah pun mengalami akil baligh. Yang keempat, apa perubahan dia? Perubahan fizikal lah, dada kamu akan membidang. Okey, kalau budak-budak kecil, dada dia kecil saja. Okey, apabila kamu telah pun akil baligh, dada kamu akan membesar. Okey, membesar, melebar. Okey. Kemudian, okey, ini bukan satu perkara yang lucah. Yang kelima, perubahan fizikal adalah zakar membesar. Okey, zakar kamu tu, anggota kemaluan kamu tu, dia akan mula membesar. Saiz dia, panjang dia akan mula membesar. Jangan kamu terkejut pula. Okay. Ini adalah anggap sebagai ilmu. Ilmu untuk kita semua. Okay. Saya bukannya menceritakan perkara yang tidak elok, perkara yang lucah. Tapi ini adalah ilmu untuk kita semua. Seterusnya, yang keberapa? Yang keenam, perubahan fizikal yang akan berlaku pada diri murid adalah tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, pubis tu dekat bahagian mana? Dekat bahagian kawasan atas zakar kamu tu. Okey, akan tumbuh. Ni, kalau kamu lihat anak panah cikgu ni, okey, mouse ni di bahagian sini. Okey. Di bahagian pubis, di bahagian atas kemaluan kamu tu, itu dikenali bulu pubis kalau dia keluar bulu dekat situ. Dan kamu boleh cek di ketiak kamu. Ataupun jangan kamu cek ketiak kawan kamu cek di bahagian ketiak kamu ada bulu tak? Okey, kalau ada bulu maksudnya mungkin kamu telah pun mengalami akil baligh tapi kamu tak perasan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah perubahan fizikal, otot tangan dan kaki membesar. Okey, kalau dulu kamu kering saja kan? Okey, bila kamu sudah pun akil baligh, otot tangan kamu ni akan mula membesar. Tengok, tangan cikgu membesar berbanding dengan tangan kanak-kanak. Okey, kaki kamu pun akan mula membesar. Mula ada otot yang boleh kelihatan. Okey. Jadi, jelas. Saya harap murid-murid jelas apakah perubahan sebelum dan selepas akil baligh untuk perubahan fizikal yang lelaki. Okey, kita lihat dekat buku teks dia kata, adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Budak ni confused. Tiba-tiba seluar dia basah tapi bukannya air kencing. Tapi keluar air mani. Okay, jadi jawapan dia itu tidak benar, Amar. Itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Jadi murid-murid kalau mengalami ihtilam ni, kamu bangun pagi seluar kamu ataupun kain kamu ke, tiba-tiba ada cecair yang seperti gam. Okay, bukannya air kencing. Okay, kalau air kencing dia berwarna kuning dan basah satu tu ni, dia bukannya basah seperti air kencing banyak tu, dia sikit saja. Okay, itu menandakan kamu telah pun memasuki alam remaja. Okay, jelas. Okay, sekarang kita pergi kepada perempuan. Okay, kalau lelaki mengalami ihtilam, yang perempuan akan mengalami menarka. Apakah itu menarka? Okey, kita lihat balik kepada informasi di bahagian muka surat 76 di bahagian bawah itu. Menarka adalah haid yang pertama. Pernah dengar haid? Bukan haid orang Jepun yang tunduk. Haid tu. Bukan. Okey, haid adalah keluar darah di bahagian kemaluan kamu. Di bahagian faraj kamu akan mula keluar darah.
Okey, kamu untuk perempuan yang sudah puas akil balik, kamu akan mengalami haid setiap bulan. Tapi haid yang pertama dikenali sebagai menarka. Okay, kita lihat dekat buku teks muka surat 77. Kalau tadi saya minta budak perempuan bagi perhatian lebih, untuk yang kali ni, lelaki pun mesti bagi perhatian juga. Okay, untuk perempuan, akil balik dikenali yang menarka adalah haid yang pertama. Okey, akil balik untuk perempuan berlaku sama juga seperti murid lelaki. Berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Jadi, untuk murid perempuan, sekarang ni kamu dah pun 10 tahun. Ada yang di antara kamu mungkin sudah pun mengalami akil balik, sudah pun keluar haid. Kalau belum, kamu bolehlah membuat persiapan. Apa tu persiapannya, cikgu? Okey, bawalah tuala wanita supaya nanti apabila kamu mengalami menarka ataupun keluar haid, darah kamu tu tidak keluar sehingga mencemarkan seluar kamu ataupun kain kamu. Okey, jelas? Okey, jangan kamu terkejut tiba-tiba kamu tengok, kenapa keluar darah ni? Adakah saya ni tercedera ke? Ada kena sesuatu yang tajam ke di bahagian kemaluan kamu ke? Tidak, jangan terkejut. Perempuan apabila sudah berakil balik, kamu akan mengalami menarka dan kamu akan keluar haid setiap bulan. Okey, kecuali kalau kamu berpenyakit ataupun kamu mengandung, akan berhenti haid tu untuk seketika. Okey, kita lihat perubahan fizikal untuk perempuan apabila telah pun mengalami akil balik. Iaitu kanak-kanak perempuan menjadi remaja perempuan. Okey, perubahan fizikal yang pertama kita lihat adalah jerawat mungkin tumbuh di muka. Kalau dulu kamu budak kecil, kamu perempuan, murid-murid budak-budak kecil, muka licin je. Okey, tiba-tiba kamu tengok ada jerawat dekat bahagian muka kamu. Jerawat tu macam mana? Jerawat tu keluar macam bintik-bintik timbul tu. Itu adalah jerawat. Okey, kalau kamu tak jelas lagi, kamu suka tengok komik kan? Kamu tengok komik lawak kampus tu, Bebop, itu. Tengok jerawat-jerawat. Itu contoh jerawat. Tetapi untuk murid perempuan, di bahagian muka mungkin akan tumbuh jerawat. Okey, yang kedua, perubahan fizikal untuk perempuan apabila akil balik mengalami perubahan bau badan. Badan kamu akan mula mengeluarkan bau. Bau yang macam mana? Kamu bolehlah cium kakak kamu ataupun cium ibu kamu. Jangan kamu pergi cium orang lain pula, nanti kan tiba-tiba kena marah. Okey, mula mengeluarkan bau. Sebab itulah apabila orang mengalami akil balik, dia akan mula menggunakan deodoran di bahagian ketiak dia. Dia mulakan sembur spray. Sebab itulah kamu tengok kakak-kakak kamu tu suka sangat pakai spray yang wangi tu. Sebab untuk menutup bau badan. Okay, yang ketiga perubahan fizikal adalah kamu akan mula bersuara lunak. Apa itu lunak? Suara kamu tu akan semakin apa? Okay, semakin sedap untuk didengar. Kalau lelaki suara dia akan jadi garau. Dia macam gangster sikit. Okay? Dia macam gangster sikit. Hoi. Apa kau buat? Suara dia macam tu. Kalau perempuan suara dia macam suara Siti Nurhaliza tu. Okay, suara macam suara penyanyi. Apabila perempuan bercakap, yang sudah pun mengalami akil balik, kalau dulu suara dia macam kartun, sekarang suara dia semakin lancar, sedap didengar. Okey. Yang keempat, perubahan fizikal untuk perempuan apabila sudah pun akil balik, payudara kamu akan membesar. Apa cikgu sebut payudara ni? Lucahlah cikgu. Ini bukan lucah, ini adalah ilmu untuk kamu. Okey, bahagian payudara. Tahu bahagian payudara? Kamu telah pun belajar di tahun 2, tahun 3. Okey, ini adalah bahagian payudara untuk perempuan. Okey, yang saya pegang ni, tapi saya, lelaki, tak adalah membesar seperti perempuan. Okay? Untuk perempuan, dia akan mula membesar. Kamu tak percaya? Untuk murid perempuan, kamu boleh tengok bahagian payudara kamu dengan bahagian payudara mak kamu. Ataupun kakak kamu, ataupun makcik kamu. Berbeza. Sebab kamu sekarang masih lagi kanak-kanak. Tetapi apabila kamu akil balik, payudara kamu akan mula membesar. Jadi, untuk murid perempuan sebagai peringatan, bersedialah pakailah pakaian dalam ataupun baju di bahagian dalam supaya baju sekolah kamu tu, kadang-kadang baju sekolah kamu tu jarang.
Okey, kita tak nak bagi nampak dekat bahagian kepada orang lain. Apabila kamu sudah buat akil balik, okey, perlulah pandai menjaga bahagian seksual kamu. Itu adalah bahagian seksual kamu untuk murid perempuan. Lelaki pun sama juga. Okey, tapi lelaki dia payudara dia tidak membesar. Dada dia akan membidang. Untuk perempuan, payudara kamu akan membesar. Okey, seterusnya punggung kamu akan melebar untuk perempuan apabila kamu akil balik. Yang lelaki suka tersenyum-senyum. Kamu pun tergelak-gelak kan? Punggung melebar kan? Itu yang biasa berlaku. Apabila saya kata punggung dah melebar. Melebar tu maksudnya kalau perempuan dulu badan kamu macam ton drum, lurus saja, kecil saja. Okey, sekarang ni badan kamu akan mula, okey, daripada atas, okey, mula melebar. Okey, jelas? Okey. Seterusnya, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama macam lelaki tadi. Bukan lelaki je keluar bulu dekat bahagian ketiak ni, perempuan pun akan keluar bulu juga. Okey, dan di bahagian pubis, di bahagian kemaluan kamu lah. Di bahagian kawasan atas faras kamu tu. Okey, di bahagian di antara pusat dan faras kamu tu, di bahagian itu adalah bahagian pubis. Jadi, akan mula tumbuh bulu. Okey, seterusnya perubahan fizikal untuk perempuan apabila sudah pun akil balik adalah otot tangan dan kaki membesar. Okey, kalau kanak-kanak kamu tengok kanak-kanak macam kamu ni kecil saja kan. Kamu tengok cikgu-cikgu kamu, cikgu perempuan kamu, badan semua gagah sebab otot dah membesar, kaki dah membesar. Jadi itulah yang akan berlaku kepada kamu murid-murid apabila kamu akil balik. Badan kamu takkan kecil macam ni selamanya. Kamu akan membesar. Okey. Jadi, kita lihat dekat sini. Kakak, apakah simptom haid? Simptom tu maksudnya tanda-tanda murid-murid. Okey. Antara simptom haid termasuklah perut kembung. Okey. Yang perempuan je akan alami. Jangan kamu yang lelaki pula perut kembung. Cikgu, saya haid. Kamu lelaki tak ada haid. Kamu tak ada menarka. Kamu ada ihtilam sahaja. Untuk yang perempuan, simptom yang pertama, perut kembung. Okey, kamu akan rasa perut kamu tu macam ada angin. Okey, yang kedua, senggugut. Senggugut ni adalah biasa sakit perempuan lah. Apabila dia nak datang haid, dia akan rasa seperti sakit di bahagian bawah perut kamu tu. Bawah perut sikit, bawah pusat tu. Muka kamu akan berjerawat. Elok muka kamu biasa, tiba-tiba berjerawat. Itu maksudnya kamu dah nak datang haid ataupun kamu dah nak menarka, masuk ke alam remaja daripada kanak-kanak. Seterusnya, simptom haid adalah mual dan loya. Mula rasa macam pening-pening, nak muntah. Okay. Seterusnya, simptom haid adalah payudara terasa sakit. Di bahagian dada kamu ni, payudara kamu ni akan mula terasa sakit. Walaupun tak ada orang cubit, tak ada orang tekan pun, kamu terasa sakit. Dan seterusnya yang terakhir, simptom haid yang akan dialami oleh perempuan apabila nak datang haid adalah gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Sebab itulah perempuan apabila dia datang haid, jangan kacau dia. Okey, jangan kacau orang yang nak datang haid ataupun sudah pun haid sebab emosi dia mudah terganggu. Okey, jadi dekat sini biasa soalan yang biasa murid-murid tanya sebab dia nak tahu, adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Okey. Itu tidak benar dan hanya mitos, Maria. Okay, ni jawab ni. Jawab kakak dia. Bersenam dapat mengurangkan senggugut. Okey, kalau kamu rasa sakit di bahagian bawah perut kamu tu seperti kembung senggugut tu mencucuk-cucuk di bahagian rahim kamu tu. Okey. Itu adalah senggugut sebenarnya murid-murid. Okey, kamu boleh bersenam. Bersenam ni menggalakkan pengedaran darah dalam tubuh badan kamu. Jadi dia akan mengurangkan sakit senggugut. Jadi kalau murid-murid perempuan yang mana sudah pun menarka dan datang haid, jangan takut untuk bersenam. Dia membantu mengurangkan senggugut. Okey, jelas? Okey. Sekarang kita akan pergi melihat perbandingan dia antara lelaki dan perempuan. Tadi kita dah pergi satu-satu. Lelaki sudah, perempuan sudah. Sekarang ni kita lihat perbandingan dia. Okey, murid-murid lihat saja pada kedua-dua gambar di muka surat 76 dan 77 tadi. Murid-murid pasti akan dapat melihat perubahan dia.
Okey, untuk yang perempuan dia tak akan tumbuh misai. Okey, dia tak akan tumbuh bulu dada. Yang lelaki sahaja akan tumbuh misai dan bulu dada. Okey, untuk yang lelaki apabila akil balik halkum. Ingat halkum. Yang perempuan tak ada halkum. Yang lelaki suara dia akan menjadi raucous, garau. Yang perempuan suara akan lunak. Okey, yang lelaki dada membidang, bukannya membesar macam perempuan. Membidang. Yang perempuan saja yang akan membesar. Okey, yang lelaki zakar akan membesar. Okey, yang perempuan punggung akan melebar. Bukan melebar sebab gemuk, tapi sebab walaupun kurus, punggung kamu akan melebar. Bentuk dia akan membesar sedikit, melebar lah. Membesar. Okey, dan yang lain sama sahaja. Okey, itu saja perubahan fizikal untuk lelaki dan perempuan apabila memasuki akil balik. Saya harap murid-murid jelas dengan penjelasan yang saya berikan. Okey, kalau di dalam kelas biasa pun, inilah penjelasan yang akan saya berikan kepada murid-murid saya. Okey, kita lihat dekat sini. Ini adalah proses perubahan fizikal daripada kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Daripada kanak-kanak kepada remaja, kemudian kepada dewasa dan tua. Okey, untuk lelaki, kamu mungkin berada di sini, di gambar keempat sini. Kanak-kanak, dan kamu akan pergi menjadi remaja, memasuki akil balik, dan kamu akan masuki alam remaja dan dewasa. Okey, kamu lihat perubahan dia daripada segi ketinggian, kaki dia, badan dia. Okey, begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan kanak-kanak di bahagian ini, gambar ketiga ni, dan gambar keempat tu kamu tengok dada dia semakin ke hadapan. Okey, membesar. Okey, punggung pun akan semakin melebar. Okey, saya harap jelas dengan penjelasan yang saya berikan kepada murid-murid. Kita walaupun ada perkataan-perkataan yang kita baca tadi tu dengar seperti kelakar ataupun macam cikgu ni melucah lah, sebenarnya ia bukanlah satu benda yang lucah ataupun tidak elok. Ini adalah ilmu kepada murid-murid. Jadi kamu boleh, untuk murid lelaki, kamu boleh bagi perhatian kepada akil balik lelaki. Untuk murid perempuan, boleh bagi perhatian kepada akil balik perempuan. Kerana kamu akan mengalami proses akil balik. Sekarang kamu kanak-kanak, kamu akan mengalami akil balik, masuk ke alam remaja. Yang lelaki akan mengalami ihtilam, yang perempuan akan mengalami menarka, dan yang pastinya kamu lelaki dan perempuan akan mengalami perubahan fizikal. Maka bersedia ataupun tidak, masa itu akan datang juga. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Farhan, untuk pembelajaran pada kali ini mengenai akil balik lelaki dan perempuan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini murid-murid faham, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube saya, dan sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah terus berhubung dengan saya di YouTube ataupun terus menghubungi saya bagi yang mempunyai nombor saya. Okey, itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu semua. Bye.